So itu pendedahan setakat ni. Dan satu perkara saya nak sentuh. Ini dah habis lah cerita Rosmah tu. Satu perkara saya nak sentuh. Kepimpinan Melayu Islam di dalam kerajaan lah ni dah tersasar jauh dari landasan kebenaran, dan saya secara rasmi menolak terus pemimpin-pemimpin Melayu Islam yang lah ni menerajui tampuk kepimpinan negara. Dah tersasar jauh, dah terpincang. Dan saya secara terbuka mengatakan bahawa mereka memutar belik perkara-perkara yang bersangkut paut dengan agama untuk menghalalkan banyak perkara yang tidak harus terjadi, sama ada haram atau tidak betul. Okey? Perlembagaan contohnya, saya beri 2-3 contoh. Perlembagaan jelas mengatakan bahawa kita kena jaga sensitiviti kaum dan agama. Okey? Now, Islam ada kebenaran dia. Saya sayangkan Islam ada kebenaran dia. Tetapi apabila ia melibatkan agama yang lain, kita harus jaga sensitiviti dan berjaga-jaga dengan apa yang kita kata. Okay? Sebab agama lain, mereka juga ada kebenaran mereka. Okay? Now, apabila kita ada MP yang boleh keluarkan kenyataan yang mengganggu gugat kestabilan dan mampu mencetuskan huru-hara kerana menyentuh agama lain ke, kaum lain ke, benda itu sebenarnya sudah menyalahi undang-undang dan melibatkan isu keselamatan negara. Okey? Benda tu berlaku. Melibatkan MP PAS. Kemudian ada menteri dari PAS yang terang-terang melanggar undang-undang. Kemudian disebabkan dia wujud politik darjat yang kita nampak. Ya. Ada siasatan, ada ini, ada itu, benda tu berlarut, ya, tak nampak penghujung dia. Kemudian pada awalnya dia cuba menafi atau cuba menghalalkan apa yang dia buat, tapi apabila tertangkap dia mengaku bahawa dia melakukan kesalahan. Kemudian parti dia pula cuba menghalalkan apa yang dia lakukan dengan menggelar dia hero, menyalahkan pula kementerian dan memetik kisah Al-Quran. Benda ni dah tersasar, terpincang jauh daripada landasan kebenaran, dan apa yang kita sebagai Muslim harus lakukan dan ikuti. Okey? Ini bukan lagi pemimpin Melayu Islam. Sebab pemimpin adalah orang yang pimpin ummah. Ini saya tak iktiraf sebagai pemimpin. Dan hari ini dia dengan bangga boleh kata, saya dah didenda RM1,000. Walhal kalau orang awam terus diheret ke mahkamah, denda beribu-ribu ringgit, orang tua-tua boleh dipenjara. Okey, cepat, sungguh pantas. Okey, ini adalah politik dua darjat yang nyata di negara ni, dan benda ni sedang dibincangkan di luar, di umum, di media sosial, di semua tempat. Okey, dan menggunakan agama untuk menghalalkan perkara tu, petik dalil, ini adalah satu perkara yang amat menghampakan, amat memalukan. Kemudian daripada itu ada juga menteri pada UMNO, okey, yang terus melemparkan fitnah terhadap seorang pelajar di Sabah yang merupakan orang biasa yang menghadapi kesusahan. Kemudian pelbagai alasan diberikan, tuding jari sini, tuding jari sana. Dan kesemuanya, Menteri PAS ni, Menteri UMNO ni, akhirnya menuding jari kepada DAP. Saya pun terkejut. Lepas tu saya cuba baca, mengapa disalahkan dia DAP? Ya, saya bertanya, DAP ni bukannya lagi dalam kerajaan. Okey? Jadi apa sebenarnya? Korang dah resis tahap lampau ke? Dah gila ke? Sehingga menuding jari kepada pihak yang memang tak duduk dalam kerajaan semata-mata sebab tidak ada modal. Jadi untuk mengalih perhatian, guna DAP, walhal kepincangan dalam kepimpinan berlaku di kalangan pemimpin Melayu Islam lah ni. Dan teruk. Ya. Teruk. Dulu kata benda ni mengaibkan Melayu Islam, benda tu mengaibkan Melayu Islam. Lah ni bila dah pegang,
Dia salahkan pula orang yang sama. Walhal orang tu duduk diam. DAP duduk diam. Lah ni tak keluarkan kata-kata resis. Tapi tak berani mengaku kesilapan sendiri, putar belit agama, ataupun menggunakan agama untuk menghalalkan kesalahan pemimpin. Amat memalukan. Amat memalukan. Kalau dulu beria-ia, pemberian jawatan dalam GLC dalam kadar yang tinggi adalah perkara yang haram, tidak baik. Bila dah pegang kerajaan, tak ada pula bunyi. Lah ni, pemberian jawatan dalam GLC dan agensi kerajaan di kalangan ahli politik pro kerajaan adalah tertinggi dalam sejarah tanah air. Tak pula ada bunyi lebay-lebay. Tak ada. Okay? Halal, dah halal. Dulu kau nak beria-ia, Dongzong ni haram. Sekolah Cina perlu diharamkan. Kemudian bila dah pegang kerajaan, pihak yang dikatakan haram dulu siap dengan duduk berbincang, bermuzakarah. Tiba-tiba dah jadi halal. Bincang apa? Bincang nak tambah sekolah Cina dengan siap dengan nak perluaskan sekolah yang sedia ada. Okey. Jadi meracuni minda orang yang kemudian sekarang tiba-tiba dah halal. Semua dah halal. Okey. Banyak lagi. Ada satu kumpulan. Saya memang tamu mereka sebab mereka menjemput saya ke satu lokasi yang bukannya lokasi di mana saya berada. Mereka datang dari Melaka. Mereka datang untuk berjumpa, untuk suruh saya sokong UMNO. Dan kemudian saya ketuai kumpulan mereka. Jadi saya memang tetamu mereka. Jadi mereka marah bila saya kata UMNO ni dah gila. Kerana mereka dengan bangga kata, kami bangga dengan UMNO sebab mencetuskan gelombang biru menentang DAP. Saya terus melatah. Korang dah gila ke? UMNO dah gila ke? Dah resis tahap lampau ke? DAP duk senyap, tak resis. Sekarang tak keluarkan kata-kata resis. Yang duk ada dalam kerajaan adalah UMNO dan PAS. Tapi kerja UMNO dan PAS lah ni, berdasarkan contoh-contoh yang saya beri tadi, serupa dengan kerja seorang putak alam. Jadi gila ke nak salahkan DAP atas kepimpinan Melayu Islam? Yang semuanya carca merba lah ni. Gila ke? Dah resis tahap lampau ke? Itu aku tanya. Okey? Saya dah kata dulu. Kemudian diwar-warkan. Pakatan Harapan Pakatan Harapan boros berbelanja menerusi projek-projek rundingan terus. Kemudian apabila percubaan dibuat untuk memalukan Pakatan Harapan, rupa-rupanya setelah dirungkai, majoriti projek lebih 2/3 daripada jumlah yang dikatakan dirunding terus dan dilulus oleh Pakatan Harapan, rupa-rupanya adalah projek Barisan Nasional. Dan setelah kajian lanjut menunjukkan bahawa pentadbiran Barisan Nasional di bawah Najib Razak paling boros berbelanja menerusi projek rundingan terus, mencecah 138 bilion ringgit, tertinggi dalam sejarah tanah air. Dan Pakatan Harapan terendah dalam sejarah tanah air. Rupa-rupanya itu adalah penipuan. Bila dah tipu, kata tipu. Saya jenis macam tu. Saya tak risau orang nak kata, awak tiba-tiba cakap macam tu. I don't care. Hitam kita kata hitam, putih kita kata putih. Penipuan. Banyak. Bukan isu tu, isu boros berbelanja. Kemudian sebab mereka sebenarnya cuba buktikan. Sebab mereka dah kena tekanan daripada rakyat. Sebab dulu selalu kata Lim Guan Eng bawah Kementerian Kewangan, saya pun duk percaya menyeleweng, membuat ni, terpincang, boros, apa, ini, itu. Jadi bila dah pegang kerajaan semua senyap. Jadi bila ditekan, mereka cuba menipu. Keluar kononnya 6.61 bilion. Berapa projek? 101 projek.
oleh Pakatan Harapan. Bila dikaji, rupa-rupanya majority project tu sebenarnya dirunding semula oleh Pakatan Harapan untuk cuba kurangkan kos. Pada asalnya, ia adalah projek Barisan Nasional yang dirunding terus oleh Barisan Nasional. Rupa-rupanya tak ada, mereka cuba cari, tak ada. Tak ada. Yang melibatkan Kementerian Kewangan masa Pakatan Harapan hingga terpaksa mengaku bahawasanya pentadbiran Pakatan Harapan sebenarnya paling kurang boros berbelanja. Isu tabung haji dulu. Saya dah rungkai dalam satu video. Isu teknikal tu saya tak nak masuk campur. Yang Aziz duk berdebat dengan Mujahid tu saya tak nak masuk campur. Tapi yang diwar-warkan kononnya Melayu Islam diwaibkan itu adalah satu penipuan dan saya dah jelaskan dalam satu live beberapa minggu sebelum ni. Sebab saya rujuk dengan pakar agama. Saya rujuk dengan pakar kewangan perbankan Islam. Tidak ada salah kalau seorang Muslim berurus niaga dengan seorang bukan Muslim. Itulah yang dilakukan oleh tabung haji. Tabung haji memang selalu menjual aset dari zaman Najib lagi. Pergilah kaji. Pergilah kaji. Sebab itu dia pegang aset. Supaya apabila aset tu nilai dia meningkat, dia jual. Hang boleh jual kat siapa? Hang boleh jual kat Cina. Asalkan tabung haji itu dipimpin oleh Melayu Islam yang berkelayakan dari segi kewangan Islam, dari segi keagamaan. Tabung haji memang dipimpin oleh seorang Melayu Islam. Dan keputusan itu dibuat oleh seorang Melayu Islam. Keputusan Melayu Islam. Untuk siapa? Untuk para pelabur. Penjualan aset tu bukan maksudnya Melayu Islam diaibkan, tak. Sebab ada pulangan dia. Pulangan tu adalah nilai kepada aset yang dijual tu yang kembali kepada para pelabur. Cuma awak letakkan aset tu bawah, anak letak bawah Cina ke, anak letak bawah India ke, anak letak bawah orang Yahudi ke, kau dah dapat pulangan. Babak itu saya bertanya kepada UMNO, awak tiba-tiba lepas PRU lepas Pakatan Harapan Tumbang, babak tu senyap. Katanya penjualan aset tu Melayu Islam diaibkan sebab aset itu diletakkan di bawah satu syarikat SPV yang terletak di bawah Kementerian Kewangan yang dikontrol oleh seorang Cina yang sedang mengaibkan Melayu Islam. Lepas tu dibuktikan rupa-rupanya tidak pernah ada penyelewengan dalam Kementerian Kewangan apabila terbukti Kerajaan Pakatan Harapan paling kurang boros berbelanja. Kemudian walaupun Menteri Kewangan tu Cina, tetapi Perdana Menteri adalah Melayu Islam. Kemudian tidak salah kalau melakukan perniagaan atau urus niaga dengan Melayu Islam asalkan dapat pulangan. Pulangan tu balik kepada siapa? Ia adalah nilai aset yang dijual ataupun dipindah milik tu. Dapat kepada siapa? Dapat balik kepada para pelabur Melayu Islam. Dah confirm, 2-3 kali saya confirm. Sebab itu sebelum Pakatan Harapan runtuh, ada satu ketika saya berhenti isu tabung haji. Sebab saya tahu ianya penipuan. Jadi banyak sangat penipuan, tak apalah. Kita boleh lupakan. Lah ni dah pegang semuanya. Dah jadi, dah U-turn 180 darjah. Isu pemberian jawatan kepada MP dalam GLC semua dah halal. Isu sekolah Cina Dongzong ni yang kira lesis lampau yang haram ni dah jadi halal. Sekolah Cina patut diharapkan, ni nak tambah. Ya. Kes adik dulu mati-mati buat gelombang sana, gelombang sini. Nak keadilan untuk keluarga adik. Tiba-tiba lah ni senyap, siap dengan nak buat inquest 2 yang pada menurut perundangan ia adalah salah di sisi perundangan. Dalam parlimen, sama ada mereka jujur ke atau sengaja ke cuba mendapatkan mileage politik, itu saya tak kisah. Tapi yang berperjuangkan di parlimen, kes adik tu, yang peliknya DAP dengan Amanah. Lebay-lebay PAS dengan UMNO, duduk senyap nak buat inquest 2 yang melanggar undang-undang. Ummah, maruah bangsa, agama dan negara dah tergadai. Maruah ummah dah tergadai. Ummah lah mangsanya. Dan korang kena terima hakikat ni. Korang kena beransur-ansur berfikir.
Okey, korang kena beransur-ansur berfikir. Lebih buruk padanya ada kepimpinan Melayu Islam yang mengaitkan Melayu Islam menjaja agama, bangsa dan negara daripada bukan Muslim yang melakukan benda tu. Saya tak boleh terima dan saya tahu ramai tak boleh terima. Okey? Dan kami tertunggu-tunggu pembubaran parlimen supaya boleh diadakan pilihan raya. Kerajaan lah ni is a joke. It's a joke. Okay?